إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin ahli Jumat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, salah satu fitrah yang Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala menjadi kita sebagai orang yang beriman persaudaraan. Allah Ta'ala kita jadi persaudaraan ataupun pinong di dalam agama Islam kita. Dengan sebab keimanan kita kepada Allah, tujuan yang Allah Ta'ala nak kita jadi orang beriman, iaitu persaudaraan. Kita kena hubung kasih sayang sama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang lain, orang yang beriman yang lain. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka baiklah, haraplah kamu baiki perselisihan yang berlaku di antara kamu. Wattaqullah, dan juga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kamu dapat dirahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ahli Jumat yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah fitrah Allah Ta'ala jadi kita sebagai orang yang beriman. Tujuan yang Allah Ta'ala jadikan kita dan juga nak kita jadi sesama orang yang beriman, iaitu persaudaraan. Tak sewi ada berlaku perselisihan ataupun hampir satru. Tak sewi ada perasaan benci kepada saudara kita yang beriman kepada Allah sama dengan kita. Dan juga ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kalaulah kita nak kasih, nak persaudaraan, hubungi sayang kepada saudara kita yang beriman bersama dengan kita, maka tak boleh kuasa kita nak ada kekasihan di dalam hati kita, melainkan ini adalah nikmat dan juga izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ayat dalam Al-Quran, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'a, dan ingatlah bahawa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sebelum daripada ini kamu adalah setru sesama kamu, iaitu pensatru, benci sama gemari. Sebelum daripada Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dipanggil kata semasa jahiliyah dulu, orang Arab duduk hidup di dalam bumi ini ataupun semasa sebelum Nabi datang dengan hal keadaan mereka selisih dan balah gemari. Dan juga semasa Nabi SAW datang, maka ini adalah nikmat yang besar yang mana Allah Ta'ala
kata, ingatlah nikmat ini yang aku utuskan Nabi kepada kamu, hai sekalian manusia, untuk membaiki, untuk islah di antara kamu yang mana golongan orang Arab dulu, kabilah Arab dulu sebanyak 40 tahun mereka duk bala pergi mari, tetapi apabila datangnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah islah, membaiki di antara mereka. Maka Allah Ta'ala kata, ingatlah ini adalah nikmat Allah iz kuntum a'da, kerana sebelum ini kamu adalah setru gimari, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah Ta'ala membaiki, menyatukan hati kamu jadi satu, tidak ada balas leseh, dengki gimari, benci gimari, maka fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kamu jadi bersaudara, pinongkan kerana sebab nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala telah firman lagi dalam Al-Quran, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan hati-hati mereka menjadi hati yang satu. Kerana kalaulah kamu kena infak, kena bayar dengan harta semua yang ada dalam bumi ini untuk nak menyatukan hati di antara kamu, maka tak kuasa kamu nak boleh menyatukan hati kamu. Kerana Allah Ta'ala sahaja yang kuasa nak menyatukan hati kamu, kerana Allah Ta'ala adalah Tuhan yang azizun hakim, yang amat kuasa. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW datang adalah salah satu nikmat yang besar terhadap kalangan manusia dalam dunia ini. Kerana Nabi SAW kerjanya iaitu rahmatan lil alamin, memberi rahmat, sebarkan rahmat, dan juga menyatukan manusia di bawah bayangan ataupun dera yang bernamanya al-Islam. Dan juga Nabi SAW berdakwah semasa berhijrah untuk membina masyarakat ataupun negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Selepas daripada Nabi mula bina masjid, dan juga perkara yang seterusnya yang Nabi SAW buat, iaitu Nabi menyatukan hati di antara Al-Muhajirin dan juga Al-Ansar. Kerana golongan yang Al-Muhajirin, orang yang hijrah bersama dengan Nabi, mereka sanggup nak tinggal harta benda mereka, tinggal isteri anak mereka, tinggal rumah tempat duduk mereka di Mekah itu untuk bersama, untuk hijrah bersama dengan Nabi SAW. Maka datang ke Madinah Al-Munawwarah, maka golongan Al-Ansar, sahabat Al-Ansar, terima mereka dengan gembira, dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masa itulah Nabi SAW bina masyarakat Islam di Madinah ini dengan menyatukan hati di antara golongan Al-Muhajirin dan juga Ansar. Kalaulah di kalangan kita pada hari ini, di kampung baik, di masjid baik, di mana-mana tempat baik, kita ada perselisihan, kita nampak bi'ah ataupun singbat lam setanakan ataupun sahabat masyarakat kita yang paling kanan, yang tu balah dengan yang ni dengan balah yang ni, kita kena kembali buat kajian bagaimana Nabi bina masyarakat, bagaimana Nabi SAW menyatukan hati di antara Al-Muhajirin dan juga Ansar. Siapakah mereka? Nabi buat orang panggil kata badi-bada, bergegu gimari di antara Muhajirin dan juga Ansar. Di antara gu yang Nabi SAW bergegu untuk orang Muhajirin dapat boleh nak minta tolong, dan juga orang Ansar dapat nak tolong kepada orang Muhajirin, iaitu salah satu gurunya mereka namanya Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf, yang mana hadis yang disyita oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Sa'ad bin Rabi' adalah seorang Ansar, orang yang berhidup di Madinah Al-Munawwarah. Nabi berguru dengan Abdurrahman bin Auf, yang mana kita kenal bahawa Abdurrahman bin Auf adalah orang yang jadi peniaga yang hebat, yang banyaknya hartanya. Tetapi semasa baru-baru hijrah ke Madinah, Abdurrahman tidak ada harta benar. Dari tubuh dia tidak ada gapo.
Dan juga Nabi pergi dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Maka satu kali Abdul Rahman bin Auf dia cerita bahawa qadimna ila al-Madinah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semasa kami hijrah pergi ke Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pergi aku dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka satu kali Sa'ad bin Rabi' dia kata, "Ya Abdul Rahman bin Auf, ya Abdul Rahman, inni aktsarul ansari mala." Sesungguhnya aku adalah golongan orang Ansar yang banyak harta, yang kaya, mudah-mudah kata. Fa aqsimu laka nisfa mali. Maka hari ini aku nak bagi semua harta aku yang aku ada pada hari ini, setengah daripada harta aku nak bagi, dan juga aku nak beri kepadamu. Wanzur ila zawjatayya, dan juga kamu lihatlah kepada dua isteri aku yang aku ada. Tengok isteri aku mana yang kamu nampak kata nak, dia cantik, maka ayat kepada aku untuk aku nak tolak, aku nak cerai dengan dia, dan aku nak menikah dengan dia. Maka Abdul Rahman bin Auf dia kata, laisa li hajatun, aku tidak ada hajat, tidak ada susah apa pada hari ini lagi. Maka Abdul Rahman tanya kepada Sa'ad bin Rabi', kata, ada di mana nak tempat perniagaan untuk aku nak mula niagaan aku ini di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Sa'ad bin Rabi' tunjuk kata di sana ada nak orang Yahudi. Maka Abdul Rahman pergi mulai niaga di Madinah, sehingga Allah Ta'ala angkat derajat dia jadi salah satu peniaga yang hebat di dalam agama Islam. Itu kuam sesalah korban sahabat Nabi SAW di antara mereka sendiri. Bagaimana Nabi SAW bina masyarakat seperti ini, sehingga mereka dapat nak bagi harta setengah daripada harta mereka, sehingga mereka sanggup nak cerai daripada salah satu isteri mereka untuk beri kepada sahabat. Ini adalah masyarakat yang dibina oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون." Allah Ta'ala telah firman dalam ayat ini bahawa golongan orang yang berada di dalam satu tempat, mereka ada rumah, dan juga golongan yang beriman sebelum mereka, iaitu orang muhajirin, orang yang ada tempat, orang yang ada tempat diaman mereka, iaitu orang golongan Ansar, yang mana Allah Ta'ala cerita bahawa yuhibbuna man hajara ilaihim, orang Ansar mereka suka apabila ada golongan yang sanggup nak hijrah pergi cari mereka, duduk bersama dengan mereka, orang Ansar gembira. Bukan rasa kata ini adalah parat, ini adalah tanggungjawab yang besar, tetapi mereka adalah dalam hati, dalam jiwa mereka gembira dengan sebab golongan al-muhajirin berhijrah pergi kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan juga golongan Ansar ini mereka tidak nak gapo hajat mereka. Kalaulah benar tu boleh seselak kepada orang lain, maka mereka sanggup, bahkan mereka pun hendak juga kepada benar tu, nak juga kepada benar tu, tetapi mereka boleh nak seselak kepada orang yang hajat lagi lebih daripada mereka. Itu Sa'ad bin Rabi' dengan Abdul Rahman bin Auf. Dan juga Nabi SAW bina sahabat dia, yang mana sahabat dia bukan mustawa ataupun peringkat yang sama, ada yang kaya, ada yang susah, tetapi Nabi SAW telah bina, telah tanam dalam jiwa sahabat mereka, iaitu sifat khamsah salat dalam tubuh dia. Satu kali seorang lelaki mari cari Nabi SAW, dan juga dia adalah tetamu kepada Nabi, mari cari Nabi, minta tolong, minta makanan daripada Nabi SAW. Maka Nabi kembali tanya kepada isteri dia, ada gapo makan, ada gapo makanan untuk nak beri kepada lelaki yang mari cari aku ini. Maka isteri Nabi SAW Waya kata, ma ma'ana illa al-ma', tidak bersama kami, tidak ada gapo langsung kami pada hari ini melainkan air saja yang ada dalam rumah kita. Ini rumah Nabi SAW.
Nabi kita tengok setiap rumah, setiap isteri dia tanya. Tidak ada rumah Nabi isteri mana yang ada makanan, mereka ada minum, ada air saja. Maka Nabi tanya kepada sahabat dia, "May yudhifu hadha?" Maka siapa yang nak terima, nak rakai aku pada hari ini? Maka satu orang lelaki daripada golongan Ansar dia kata, "Ana ya Rasulullah, aku sendiri yang sanggup nak terima tetamumu." Maka jurujul minal Ansar, seorang lelaki Ansar ini ambil lelaki itu yang jadi tetamu bagi Rasulullah SAW, pergi kepada rumah dia. Lelaki itu masuk ke dalam rumah, tanya kepada isteri dia, "Ada gapo ratik rumah kita pada hari ini untuk kita nak uih makan kepada tetamu Rasulullah SAW?" Maka isteri orang Ansar itu dia jawab kata, "Tidak ada gapo, kita tidak ada makanan gapo hari ini, melainkan qutu sibyani, ada makanan budak yang kita kena uih kepada anak kita, makanan anak-anak kita saja. Tidak ada makanan gapo." Maka lelaki itu wayak kepada isteri dia, "Kalau gitu ambil anak kita semua malam ni dan juga katuk kita, mereka tidur dengan tidak makan pada waktu petang malam ni." Dan juga isteri dia sangat kuat turut lelaki itu suami dia masuk ke dalam bilik katuk pita, dan juga dua suami isteri ini wak seolah-olah kata mereka sedang duk makan, bahkan tak makan kali. Nabi tetamu Nabi SAW tahu kata mereka dua-dua ini telah duk makan. Selepas daripada anak dia mati, anak dia tidur dengan tidak makan pada waktu malam pada hari itu. Selepas daripada itu lelaki Ansar itu ambil makanan anak dia, kepada tetamu Rasulullah SAW. Maka tetamu Nabi makan makanan itu dan juga kenyang dan juga tidur. Dan juga dua suami isteri ini daripada Ansar, mereka tidak makan apa pada malam itu sama dengan anak-anak mereka juga. Maka bangun waktu pagi cari Nabi SAW, cerita kepada Nabi. Maka Nabi SAW wayak kepada dua suami isteri ini daripada Ansar, "Dahikallahu al-lailah aw ajaba min fi'alikuma." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah belat apa perbuatan kamu yang buat pada waktu malam tadi. Maka Allah Ta'ala telah reda, telah suka akan perbuatan kamu terhadap tetamu Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah sifat yang Nabi tanam dalam jiwa sahabat dia ridwanullahi alaihim. Sifat korban, sifat sesolat. Mereka kasih. Kalaulah mereka tak kasih, mereka tidak buat semacam seperti mereka buat, seperti kita riwayat dalam hadis tadi. Tetapi dengan sebab mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka tengok kepada saudara dia adalah ikhwah, adalah saudara. Satu kali Abdullah bin Umar, anak kepada Umar ibn Khattab, cerita dalam tafsir yang dia tafsir, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Satu kali lelaki daripada kalangan sahabat Nabi dapat satu daging kambing, dan juga dia dapat daging kambing ini, dia kata, "Sesungguhnya aku tak patut nak ambil daging kambing ini kerana ada lagi orang yang susah daripada aku." Maka dia daging itu kepada orang yang susah daripada dia. Maka daging pergi kepada orang susah itu lagi kata, "Ada lagi orang yang susah, lebih susah daripada aku." Maka dia giwi kepada lelaki yang lebih susah daripada dia, dan juga lelaki itu pun kata, "Ada lagi orang yang susah lebih daripada dia." Sehingga daging kambing itu kembali mari kepada sahabat yang pertama. Maka mereka adalah sifat al-isar, sifat sesalat, sifat korban, kerana mereka tengok keadaan orang lain lebih susah, lebih hajah daripada dia lagi. Bahkan dia pun susah juga. "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dia sendiri pun hajat kepada makanan, hajat kepada gapo-gapo dalam hidup mereka juga. Ini adalah sifat yang Nabi SAW tanam, yang mereka sudi nak korban kepada saudara dia yang jadi al-mu'min, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ini adalah tujuan yang Allah Ta'ala jadi sebagai orang yang beriman. Sesama orang beriman adalah ikhwah, saudara. Maka tujuan ini ataupun fitrah yang Allah Ta'ala jadi ini, tidak ada siapa yang boleh nak mengkhianat, nak merusnah, melainkan mereka adalah
tentera kepada iblis ataupun syaitan. Kerana syaitan dia jalan apabila mana we orang iman, orang mukmin pecah belah. Deki gimari. Ini adalah kerja syaitan dan juga iblis. Kerana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan dia hendak cari jalan nak apabila mana we kita ni pecah belah. We di antara kita, di antara orang yang beriman ada al-adawah, ada benci, ada satru. Benci muka gimana kita saya tengok. Dan juga al-baghdha, benci. Al-adawah itu satru, dan juga al-baghdha adalah kiat cang benci gimana. Ini adalah kerja syaitan. Kalaulah di antara kita ada perselisihan, ada benda yang pecah belah, maka kerja yang kita kena buat seperti mana Allah Ta'ala kata dalam ayat tadi, fa aslihu baina akhawaikum. Fa aslihu baina akhawaikum, iaitu kita semua sama ada benda yang selisih itu berlaku hanya 2 orang saja ataupun 3 orang saja, tetapi kerja yang kena baiki, kerja yang kena membaiki di antara 2 ataupun 3 orang itu, iaitu kita semua. Fa aslihu dengan jamak, dengan ramai-ramai. Kita kena share jalan buat mana saudara kita baik. Jangan ada sifat pecah belah dalam masyarakat kita. Kerana apabila masyarakat kita, kampung kita ada pecah belah, maka siapa yang gembira iaitu malaikat. Tidak ada orang yang gembira lebih daripada syaitan dan juga iblis laknatullahi alaihi. Maka marilah sama-sama kita insaf. Marilah sama-sama kita membina masyarakat kita menjadi masyarakat yang ukhuwah Islamiyah, menjadi kasih sama kasih. Dan juga menjadi ummah wahidah, menjadi umat yang satu, jangan pecah belah. Kerana apabila kita pecah belah, syaitan dan juga ada seteru Islam yang lain, mereka gembira, mereka suka kerana tengok kepada orang-orang Islam pecah belah, tidak jadi umat yang satu. Maka apabila kita tidak jadi umat yang satu, maka lemahlah kita, lemahlah umat kita. Seteru kita nak buat bala mana kepada kita pun boleh dia nak buat. Seperti mana Nabi SAW kata, yushiku an tada'a alaikumul umam. Dekat hampir dah yang mana umat-umat lain daripada umat Islam, mereka akan mari nak buat kanak, nak buat terbaik kepada umat Nabi Muhammad SAW. Seperti mana kita duk keliling makanan, hidang makanan yang kita nak ambil situ boleh. Seperti dengan umat-umat satu Islam, Yahudi baik, Nasara baik, mereka akan nak kanak umat-umat Islam. Maka sahabat Nabi tanya, anahnu qillatun yawma idzin ya Rasulullah, adakah kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW kata, la, sesungguhnya kamu ramai pada hari itu, tetapi seperti buih yang berada di laut. Maka jagalah kita untuk jadi umat yang satu, umat yang gagah. Maka apabila kita jadi umat Nabi Muhammad yang satu, seteru Islam tidak boleh nak kuasa nak buat apa kita. Dan juga kita akan jadi umat yang gagah, ummah wahidah, dan juga khairul ummah sekali lagi, yang mana satu Islam tak wani nak buat apa-apa kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada hari Jumaat ini marilah sama-sama kita banyak bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada waktu yang akhir ini, yang mana tidak ada zikir mana yang lebih baik bagi kita sebagai orang yang beriman dan juga kasih kepada Nabi, melainkan kita membanyak salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita salawat ke atas Nabi satu kali, Allah Ta'ala akan salawat ke atas kita 10 kali. Dan juga ingatlah bahawa orang yang dapat
syafaat daripada Nabi banyak sekali pada hari kiamat nanti, iaitu orang yang banyak sekali salawat ke atas Nabi pada dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansairis sahabati ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin alladhina yujahiduna fi sabilika wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan fi Filastin wa fi Suriya wa fi kulli makan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma wahhid sufufana, Allahumma wahhid sufufana, Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma aslih shababana wa shabatina, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alal sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Stawu sufufakum. Rapatkan sah, betulkan sah, penuhkan sah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء
وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله اللهم صل كما أمر اللهم إنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم تسلم منك السلام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك